Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan kepada mereka yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Zamari LC? Doa saya anda sihat walafiat bersama keluarga. Santunlah, rawatlah cinta kasih bersama keluarga. Nafas terakhir, apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Saudara Awang, apa khabar saudara? Semoga saudara juga sihat walafiat. Begitu juga saudara Syarul Azam. Selamat malam dan salam selamat Hari Raya Aidilfitri. Saudara Zul Mahat, terima kasih doa daripada saudara Nafas terakhir. Bagaimana dengan saudara Mustafa Ilyas? Anda dah pulang balik ke rumah? Sudah balik daripada perantauan di kampung. Ya, begitu juga saudara Al-Jabar, Acik Warisan. Selamat malam. Nafas terakhir dia minta biar ambil copat katanya. Saudara Joka, Azali Kasim, Ruby Dim. Ruby saya suka sebab dia hadir bersama pasangannya. Jadi saya mendoakan beliau dan pasangannya hidup bahagia. Saudara Satria Setiawan dari Mengelembu, Perak. Banyak makan kacang goreng. Kacang tanah. Saudara Rul Shah, saudara Ahmad Syaipon, Marabiah Abdullah, apa khabar puan? Beh Chun Sen, apa khabar saudara? Azali Kasim, waalaikumsalam. Saudara Muhammad Noh dari Bentung Pahak, daripada Bintung Perlis. Selamat Noh ya. Juga saudara Richard Bakri, salam pencerahan. Saudara Muhammad Khair, saudara Ruli Shah, saudara Nizam Ajam, apa khabar? Honi Go, how are you Honi? Syed Wahab, selamat Hari Raya. Terima kasih saudara Abdul Aziz. Waalaikumsalam. Puan Jamilah Harun, doa saya anda juga berbahagia bersama keluarga. Saudara Muhammad Mazaman, saudara Zek Jul, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Pahang ya saudara. Besok Perdana Menteri buat open house. Saudara Empat Tulang Kering, saudara Rul Shah, cepat sikit PRU katanya, sabar dulu. Zul Mahat, saudara Muhammad Aladin, saudara Syamsul Anwar, Abi K, Abi Nur, saudara Nazil Hashim Muhammad, apa khabar Pak Nazil? Mudahan terima kasih, tak berhenti hantar pantunnya. Saudara Tuan Haji Azhar Abdul Manaf, saudara Abu Samah, saudara Zul Mahat, begitu juga saudara Azman, saudara Zul Ramzul, saudara Zul Mahat DS. Jameson Ho, ayo Jameson, saudara Syam, saudara Abdul Hamid, Rosdi Osman, Nazrul Taufiqillah Azad, selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Juhasri Muhammad, raya kita kerja ya saudara Juhasri Mak Yahya, kita kerja, kita meneruskan sebagaimana yang saya berjanji dengan teman-teman. Saya harus memberi pencerahan setiap hari asalkan badan saya sihat. Kalau saya tak bagi pencerahan malam tu, artinya adalah sesuatu yang tidak mampu saya lakukan ataupun saya berada di katil hospital. Doakan saya sihat insya-Allah. Saudara Atan Likas, selamat berjuang untuk demi UMNO tercinta ya saudara Latan. Saudara Mansur Wahab, saudara Saiful Lizam, Dayang Seha, terima kasih Puan Dayang. Saya ingat Dayang Selha ni dari Brunei kot. Saudara Syahami Abdullah, semoga sihat selalu. Jeff Mike, Muhammad Raimi, Rashid Mustafa dan teman-teman yang tak sempat saya santun satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan ini ya saudara Nur Azman Rosli. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi laporan apabila saya mendapat kiriman daripada sahabat kita saudara Riu daripada Universiti Melaya berhubung dengan kedudukan COVID-19. Belum lagi usai saudara. Setakat hari ini hari Jumaat 6 Mei, hari yang penuh barakah, merupakan hari kelima bulan Syawal dan ia mencangkau hari yang ke-779 COVID-19 melanda negara kita ini. Laporan Rio nampak gayanya tiba-tiba ada peningkatan sedikit. Kerana kemarin 1054 tapi semalam ada peningkatan kepada 1278, menjadikan jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 4,454,113. Jumlah kematian tiada laporan, jumlah yang sembuh juga tiada laporan.
Bagaimanapun saya melihat terdapat 10 negeri. Ada 10 negeri yang ada peningkatannya, dan 5 susut, sementara 1 tidak berubah di Perak, dan di Selangor naik semula kepada 719. Lain-lain negeri nampak gayanya alhamdulillah di bawah 100 saya lihat. Cuma negeri yang peningkatan lebih daripada 100 iaitu di Selangor 719, di wilayah Persekutuan 152. Lain-lain negeri walaupun ada peningkatan seperti di Sabah daripada 23 naik 26, Kedah kekal 40, kemarin dulu pun 40, di Pulau Pinang walaupun ada peningkatan tapi daripada 60 naik 65. Begitu juga di Kelantan, daripada 12 jangkitan semalam ada 19 jangkitan. Di Perak juga ada peningkatan daripada 37 kepada 41. Begitu juga di Terengganu daripada 18 naik daripada 14 naik 18, dan Melaka daripada 20 kepada 76. Sementara di Perlis daripada 2 kepada 7. Jadi angka-angkanya agak mengembirakan kita, saudara. Bukanlah dia meningkat tetapi di bawah 100, malahan di bawah puluhan pun ada yang single digit. Macam di wilayah Persekutuan Labuan 1, di Putrajaya ada 3, di Perlis cuma 7, saudara. Dan setakat hari ini jumlah jangkitan bulan Mei adalah 5,188. Itu saja. Berusahalah kita cara untuk memutuskan jaringan COVID-19. Caranya jaga kebersihan, jaga kesihatan, jaga keluarga kita, saudara. Itu saja yang membolehkan kita memutuskan jaringan COVID-19 agar bumi tercinta ini bebas daripada cengkaman virus corona, saudara. Baik, kita masuk segmen naluri kehidupan. E-commerce saya akan bermula malam Ahad, malam lusa, saudara. Sekarang tak ada e-commerce, masih lagi kita berhari raya, ada yang sibuk buka open house dan sebagainya, ya saudara. Dalam naluri kehidupan sebenarnya, saudara, malam ini kita bercakap soal akhlak. Akhlak seseorang itu sebenarnya terbina dari kukuhnya, dengan kukuhnya apabila hati seorang itu bersih dan tidak diselaputi dengan abu karat, dengan sifat mazmumah. Apabila hati seorang itu bersih, kesannya akan jelas terserlah, bukan hanya kepada muka wajahnya tetapi juga pada pergerakan anggota fizikalnya. Dan ini sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW, sabda baginda sesungguhnya. Ini kata-kata baginda Rasulullah SAW, ya saudara. Sesungguhnya di dalam badan seseorang itu ada sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi jika ia rosak, maka rosaklah seluruh anggota badannya. Ketahuilah, itulah yang dikatakan hati. Itu kenyataan baginda Rasulullah SAW. Ya, saudara Pak Lang, saudara Pak Abu. Jadi kekalutan sosial yang dialami, yang akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kebejatan, ya, Kekanda Zainal, saudara Junaidi Hakim, saudara Zamuddin Mamat dalam Instagram, ya. Kekalutan sosial yang seringkali berlaku sejak akhir-akhir ini timbul apabila adanya setengah pihak yang busuk dan buruk hatinya. Misalnya fenomena fitnah. Ya saudara, fitnah memfitnah dan berhasad dengki adalah petanda hati seseorang individu itu tidak bersih. Kerana itulah baginda Rasulullah SAW secara jelas melarang keras umatnya melakukan perbuatan tersebut. Oleh itu, saudara, jaluran kehidupan kita, jaluran seseorang mukmin seharusnya berteraskan kepada akhlak murni yang selari dengan nilai Islam. Setinggi mana ilmu pengetahuan, sekaya mana kekayaan dimiliki, atau sekuat mana pengaruh ataupun darjat status sosial seorang itu, tanpa akhlak murni, ia tetap berada dalam ketempangan. Jadi saudara, jadikan diri kita sentiasa hati kita bersih daripada mazmumah, saudara, ya. Itu naluri kehidupan kita. Kita masuk sedikit menyantuni mutiara kata kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil Hasan. Katanya, harta yang paling mewah adalah lisan yang sentiasa berzikir, dan hati
yang sentiasa bersyukur serta isteri yang solehah itulah merupakan harta yang paling istimewa. Jadi harta yang harus kita miliki, yang cukup istimewa kita miliki, iaitu lisan yang sentiasa berzikir, hati yang sentiasa bersyukur, dan isteri yang solehah bagi suami, dan suami juga yang soleh bagi seorang setiap pasangan isterinya. Itu kata-kata sahabat kita, saudara Cikgu Hibil. Apa khabar saudara Ramsyah, saudara Makno, saudara Sivana Kumar, Sally, apa khabar? Anwar Muhammad, saudara Ahmad Yusof, Puan Hasnah, waalaikumsalam. Baik saudara, kita hari ini tak ada salam-salam impian dah sekarang ni. Cuma saya harus mengingatkan kepada pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had, kerana kita khawatir negara akan muflis. Tajuk bicara kita malam ini adalah getir yang sedang menanti. Apa yang saya maksudkan dengan getir yang sedang menanti, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil hari-hari menghantar pantun untuk kita hayati bersama, dan bagi saya merupakan teguran ataupun sindiran yang cukup tajam. Bahasanya begitu tinggi, ya saudara. Menurut Pak Nazil, katanya, rasa tersinggung diacahkan keris, luar biasa lalu berundur. Melayu mengagung bahasa Inggeris, konon bahasa Melayu mundur. Saudara Zizi Buhari, saudara Abdullah Muhyiddin, Abdul Halim, Pak Nazil dia cukup cepat tersinggung apabila orang mengagungkan bahasa yang bukan bahasa ibundanya. Jadi katanya Melayu mengagung bahasa Inggeris, konon bahasa Melayu itu mundur. Marah Pak Nazil. Katanya lagi, Datuk Penghulu mengisah riwayat berasal seberang keturunan raja. Pemimpin dahulu mementingkan rakyat, pemimpin sekarang fikirkanlah saja. Dia kata pemimpin dahulu sentiasa memikirkan kehidupan rakyat, tapi pemimpin sekarang ni fikir-fikirkanlah. Fikirkanlah sahaja. Kau fikir-fikirlah yop, kata orang Perak. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya cukup berarti dan bermakna untuk kita hayati bersama. Dan kita masuk segmen penting juga, iaitu Gedung Ilmu. Dalam segmen ini saya ingin menculip ataupun menyatakan bagaimana pemimpin dan orang tua-tua kita dahulu sering berkata bahawa pemimpin hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Mereka mesti menjaga kemurnian sikap. Kerana itu mereka tidak seharusnya menjadi pemimpin yang angkuh. Umat Melayu hari ini dan masa depan wajar dipimpin oleh pemimpin yang tidak rosak. Kerana menjadi pemimpin membawa rosak, bekerja tidak memakai otak, hatinya busuk, laku tak cerdik saudara, berkata bohong, beban mengelak. Bila bercakap dia berbohong, bila diberikan beban, tugas dan tanggungjawab dia mengelak. Saudara Osman, saudara Zali, saudara Nasir, dari Muar, saudara Nasir dari Muar, saudara. Kata culipan itu lagi, matanya buta, telinga pekak. Kalau pemimpin yang bawa kerosakan ni, matanya seolah buta dan telinganya pekak. Tuah tiada, maruah tercampak. Jika dijadikan pemimpin, negeri akan rosak. Dijadikan tua, membuat semak. Dijadikan induk, ditimpa balak. Dijadikan tiang, menimpa anak. Bila dipakai, rakyat meragai. Meragam habis rakyat ni. Bila dipilih, umat disembelih. Bila dipangku, rakyat dipalu. Bila diangkat, rakyat dikebat. Memimpin negeri, binasalah umat. Itulah kalau kita mengambil pemimpin yang rosak. Hati-hati saudara dalam memilih pemimpin. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku sebut yang saya jadikan sebagai panduan dan culipan saban malam. Kita sambung lagi malam besok saudara. Jadi seperti biasa saya harus mengingatkan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube ataupun sebarang channel yang lain, maka semua itu adalah menjadi tanggungjawab di atas setiap suntingan yang anda lakukan. Hari ini tak silap saya ada 4 ke 5 suntingan yang dilakukan, dimasukkan. Lari maksudnya. Lari, apa yang saya katakan, lari maksudnya, kerana dia tak melakukan semua. Dia sunting pendek, ambil 10 minit, 15 minit, ada yang 8 minit. Jadi, maka selalu saya katakan, apa yang anda lakukan, suntingan itu, maka anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab atas
setiap suntingan mahupun kiriman komen-komen yang anda lakukan seandainya ia bercanggah dengan ketetapan daripada Kementerian Komunikasi. Ingat saudara, Saudara Alia, Saudara Nasir, Baby Hafiz, Saudara Sulaiman Adnan, Saudara Anwar Ali, Saudara Rosli Ismail. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik yang sekadar untuk memberi informasi, dan komen-komen saya ini berdasarkan kepada perbualan saya dan pertemuan saya dengan pimpinan-pimpinan dari kesemua parti. Bukan hanya daripada UMNO saja, daripada semua parti, untuk saya memberi pencerahan agar anda dapat mengetahui latar sepenuhnya. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan ini bukan laman yang berbayar, saya juga tidak dibayar. Yang saya perlu daripada anda adalah like, share dan subscribe. Itu saja. Nilainya terlalu mudah di hujung jari anda saja. Samping itu, ingat, kalau saudara mahu menghantar kiriman, gunalah bahasa-bahasa yang sebaik mungkin, yang harmonis. Gambarkanlah, buktikanlah bahawa kita adalah warga cinta damai yang menyantuni semua aspek dengan penuh harmonis. Saudara Raja Syarizat, Dikon Faufa, Rashidah Wahab, Muhammad Yub. Baik saudara, saya mendapat kiriman daripada keluarga saya yang pergi ke Kota Baru hari ini. Mereka berada di Kelantan. Perjalanan mereka singgah di Gua Musang, singgah di Kuala Kerai. Katanya menghala ke Kota Baru, Kelantan, jalan tidaklah sibuk. Tetapi daripada Kelantan untuk menghala ke ibu kota, jalannya macet, jam ataupun sesak. Jadi kepada teman-teman yang khususnya warga dari Kelantan yang balik ke ibu kota, berhati-hati di jalan raya. Jangan anda tergopoh-gapah, bersabar bila terjebak dalam traffic jam ataupun macet, kata orang Indonesia. Begitu juga daripada Bukit Kayu Hitam juga sesak. Daripada Ipoh, apatah lagi kalau daripada Johor Bahru menuju ke Kota Raya Kuala Lumpur, kerana warga sudah pun kembali untuk memulakan kehidupan, menyambung kehidupan, mencari kehidupan yang serba menyesakkan. Saudara, saya juga menerima kiriman daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Dia kata bahawa beliau mengatakan kiriman kepada saya video bagaimana sebuah kenderaan telah disaman oleh penguatkuasa polis kerana melakukan pintasan ataupun memasuk lorong kecemasan. Jadi kata Datuk Zahid, katanya sepanjang jalan telah sesak. Jadi dalam keadaan sedang sesak ini, untuk kembali ke kesempatan ini, beliau mengirimkan video pada saya. Beliau difahamkan kebanyakan lokasi jalan raya masih dipenuhi kenderaan. Mana bukan hanya jalan menuju ke Kota Raya Kuala Lumpur, saudara. Di kawasan-kawasan tempat lain juga sesak. Dan kenderaan ramai yang melakukan aktiviti ziarah sempena sambutan Aidilfitri. Jadi sedikit nasihat beliau, supaya elakkanlah perbuatan potong queue jika berdepan dengan kesesakan. Kerana itu boleh menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pemandu. Perbuatan itu bukan saja mengundang risiko kemalangan, malah boleh menimbulkan rasa kurang senang kerana dianggap mengambil hak orang. Perbuatan menggunakan lorong kecemasan perlu dielakkan kerana amalan ziarah-menziarah di Aidilfitri tidak pernah dikategorikan sebagai kecemasan. Jadi jangan gunakan alasan kecemasan, masuk lorong kecemasan, sedangkan itu nak buat aktiviti ziarah. Hari Raya Aidilfitri hari ini untuk kita semua bersyukur dan bergembira. Bukan hari untuk saling berkonfrontasi di atas jalan raya dalam cuaca yang tidak menentu ketika ini, katanya. Jadi bagi yang bukan Muslim pula, terapkanlah nilai toleransi yang amat tinggi dengan memahami kesibukan lalu lintas yang berlaku di setiap kali musim perayaan. Itu nasihat daripada Datuk Seri Presiden, tentunya kepada warga UMNO. Presiden dah bercakap benda begitu. Dan saudara, kita masuk segmen hari ini yang agak membuat saya masih lagi tidak senang. Hati saya masih lagi terasa menyeraplah saudara. Sebab itu awal-awal pagi tadi saya menghubungi dengan Presiden Angkasa, Datuk Fatah.
Bukan kerana apa, kerana hari ini saya melihat Gubernur Bank Negara ini Tan Sri Nur Samsiah Mak Yunus, dalam satu wawancara beliau dengan bernama, dia seolah nak menegakkan benang basah bahawa kata tindakannya untuk meluluskan 5 buah syarikat untuk diberi lesen perbankan digital ini adalah tepat dan memenuhi semua kriteria. Sedangkan apa yang saya nyatakan semalam iaitu berhubung dengan permohonan Koperasi Malaysia. Menurut Datuk Fatah, Koperasi Malaysia mempunyai keahlian yang cukup ramai, melebihi ahli UMNO. Ahli UMNO cuma 3.7 juta, sedangkan Koperasi Malaysia dianggoti selama 7.3 juta, melangkaui keperhatian, melangkaui politik dan dianggotai oleh seluruh warga bangsa kita. Jadi kenapa permohonan koperasi di bawah angkasa ini tidak diberikan kesempatan untuk mereka memperoleh lesen? Ini keadaannya saya. Jadi kerana itu saya juga mendapat kiriman daripada warga bangsa yang melahirkan rasa terkilan yang amat sangat apabila melihat Koperasi Malaysia di bawah angkasa dinafikan untuk mendapat lesen perbankan digital. Jadi kata Datuk Fatah, Koperasi juga mempunyai bank. Kalau nak katakan tak ada pengalaman, Koperasi Malaysia ada bank, itu bank rakyat. Jadi di bawah koperasi terdapat ratusan ribu, bukan sikit, ratusan ribu pengusaha PKS, itu perusahaan kecil dan sederhana yang sewajarnya merupakan merit untuk memperoleh lesen perbankan digital untuk dalam kita menghadapi persaingan hari depan. Jadi dalam saat-saat ini kita menuntut. Begitu juga saya berhubung dengan pegawai komunikasi, Sekretariat Komunikasi Majlis Perunding Melayu, Saudara Syahabuddin Embun. Beliau juga menzahirkan rasa yang terkilan yang teramat sangat. Tak sewajarnya koperasi yang dimiliki oleh warga bangsa kita yang dianggotai oleh lebih 7 juta rakyat dinafikan untuk mendapat lesen. Jadi perbuatan ini seolah-olah apabila mereka melayan 2 buah syarikat asing untuk mendapat lesen perbankan. Semua orang tahu lesen perbankan adalah lombok emas untuk mengutip kekayaan. Ini adalah jalan mudah untuk mencari kekayaan. Ada wang-wangnya yang boleh mengabui mata. Jadi jangan, kalau anda, itu soal anda nak buat duit apa semua, itu soal mereka lah. Tetapi jangan dinafikan. Jangan bersikap di hutan disusukan, dagang lalu nasi ditanakkan, anak di rumah mati kelaparan. Sikap menafikan koperasi ini daripada menerima untuk lesen perbankan ini, penafian itu adalah bagi saya satu pengkhianatan terhadap warga bangsa kita. Sebab lebih beratus-ratus ribu syarikat PKPS, akhirnya mereka terpaksa juga menumpang ataupun meminta, merayu, menagih simpati daripada bank-bank, ataupun kalaulah syarikat perbankan digital itu nanti beroperasi, mereka macam sekarang ni jugalah minta supaya adalah bantuan untuk modal dan sebagainya. Sedangkan kalau diberi pada koperasi, tentulah koperasi mempunyai pegawai-pegawainya di seluruh negara. Mereka boleh menimbang, boleh menyiasat dan sebagainya. Ini adalah satu keputusan yang di luar, sesuatu yang amat tidak murni sikapnya. Kerana penafian ini bagi saya penafian terhadap warga bangsa kita. Cita-cita negara yang mewujudkan koperasi yang memberikan peruntukan yang begitu besar kepada koperasi dinafikan oleh bank negara. Jadi sebab itu Majlis Perunding Melayu menuntut agar Kementerian Kewangan mesti menyelesaikan persoalan ini. Kita dah, artinya MPN sendiri dah hilang yakin terhadap wibawa Gubernur Bank Negara. Macam saya katakanlah, nama aja Melayu, tapi hati dan jiwanya bagi saya tak tahulah. Apabila tidak langsung memandang, tak pandang langsung. Sedangkan koperasi ini dianggotai oleh warga, pengusaha-pengusaha tempatan, anak bangsa kita, dan ia diselia oleh angkasa, satu badan kerajaan. Tak seharusnya dijadikan begitu. Bukan kata mereka tak memohon, mereka telah pemohon. Bukan tak cukup dana, mereka juga mempunyai dana yang besar. Nak kata pasal kalau tak cukup wang, koperasi mempunyai wang yang besar, sebab mereka mempunyai keahlian lebih daripada 7 juta. Petik saja untuk dapat modal itu tak ada masalah pada warga koperasi.
Saudara, nak kata tak ada pengalaman, mereka sudah mengendalikan bank rakyat yang ternyata memperoleh keuntungan. Jadi apa masalahnya sekarang? Takkan nak bagi orang lain, bila ada peluang bagi ke orang lain. Inilah sikap bagi saya satu pengkhianatan terhadap warga bangsa kita. Jadi saya nak bagi tahu pada Gubernur Bank Negara, tak payahlah. Tak payah nak bercakap panjang lebar, sebab saya baca tadi panjang. Dia menceritakan pada wakil bernama kenapa syarikat itu diberi, kenapa orang ni pergi, dan dia seolah macam bertegas. Selepas 5 lesen ini dikeluarkan, tidak ada lesen lagi untuk perbankan digital dikeluarkan. Wah, hebatlah kamu. Jangan nanti saya ingat warga net selongkar latar belakang anda ada masalah. Jadi Haji Osman Hashim, apa masalahnya? Masalahnya apabila Koperasi Malaysia dinafikan untuk mendapat lesen perbankan digital. Sebab kita akan memasuki era baru. Era yang saya katakan semalam itu fintech, teknologi keuangan. Sebab negara sudah pun beralih, dan pemberian lesen itu merupakan peringkat awal kita mendahului negara-negara lain dalam mewujudkan bank digital. Tentulah dalam urusan perniagaan ini, maka kemudahannya untuk mereka yang berada di bawah B40 dan sebagainya. Saudara PAS Terengganu dah mula meroyan. 2 kali jumpa, mana tak boleh jumpa. Itu sekejap lagi saya. Saudara Heri Zakiah, kenapa Perdana Menteri Pemuda UMNO pun senyap dalam perkara ini? Saya rasa tak tahulah, mungkinkah ada sesuatu. Saya minta lah, saya nak kacau Perdana Menteri pun, besok dia nak buat rumah terbuka, biarlah dia dengan rumah terbukanya, tapi lepas ini kita harus, sebab itu saya menuntut agar Majlis Perunding Melayu mengadakan pertemuan segera, lebih-lebih lagi dengan Kementerian Kewangan. Menteri Kewangan mesti menjawab. Ini persoalan soal maruah bangsa kita. Bila dinafikan, sebab koperasi ini benda yang besar, bukanlah satu badan politik. 7.3 juta ahlinya merentasi politik. Tak sepatutnya begitu. Saudara Muhammad Amin Jack, salam dari Sempurna Sabah. Saudara, terima kasih. Saudara Kamu Zaman, saudara Isma Jeffrey, sebab itu saya katakan dalam isu ini saya mengharapkan agar Kementerian Kewangan memberi jawapan yang tuntas. Saya tak nak baca panjang ni kenyataan daripada Gubernur Bank Negara. Pada dia rasa tindakan itu adalah betul. Bagi saya adalah salah. Saya merasakan tindakan itu adalah salah apabila dinafikan. Jangan kita bersikap macam saya katakan tadi, kera di hutan disusukan, dagang lalu nasi ditanakkan, anak di rumah mati kelaparan. Inilah sikap yang merosakkan ekonomi negara bila adanya pimpinan-pimpinan sebegini. Menteri Kewangan kena menjawab soal ini. Saudara Muhammad Mazaman Mak Salim, ada dedak. Wah, itu tak tahulah. Saya tak nak menuduh, tetapi bila persoalan ini timbul, kerana syarikat-syarikat diberi itu, dia bagi pada YTL, dibagi pada Robert Koch, kemudian 2 syarikat lagi daripada luar negara. Yang ini koperasi yang tentu ada klien dia, tentu dah ada dia punya pelanggan, yang mereka juga terdiri daripada orang Melayu yang tidak begitu mahir dalam melaksanakan urusan perbankan. Ini yang saya lontarkan. Dan setengah hari tadi, sewaktu saya berbual dengan mantan Menteri Kewangan yang bawa mulia Tengku Razak Hamzah, beliau juga merasa terkejut. Kerana sepatutnya dia kata mestilah didahulukan warga bangsa kita. Yang kepentingan warga bangsa itu perlu didahulukan. Sebab tu dia kata sewaktu saya makan tengah hari dengan beliau, dia sekarang ni dia kata dia pun hairan, ke arah mana sebenarnya UMNO ni, katanya. Ke mana? Perjuangannya ke mana? Apabila soal yang sebegini besar dilihat kecil oleh mereka. Saya sempat juga berbual dengan yang bawa belia tentang kata macam mana dengan Kelantan. Dia kata memang itu apa yang dilaporkan oleh media itu benar. Dia kata bahawa beliau sedang berusaha untuk mengembalikan kuasa pemerintahan kerajaan negeri Kelantan itu tidak lagi kepada parti PAS, kerana dia kata dah seeh lah, ataupun dah jerih lah anak-anak Kelantan memberi kuasa, memberi peluang kepada pimpinan PAS
untuk mentadbir negeri Kelantan selama 30 tahun. Tapi hingga saat ini ekonomi negeri Kelantan tu masih lagi keadaan mundur. Bukan tak ada, dia kata ini peluang dapat royalties ada, dia kata, tapi masalah air masih tak selesai, masalah jalan raya tak selesai. Banyak masalah yang berlaku di Kelantan. Dia kata cukup dah, cukup lah. Sebab itu dia kata dia akan bekerjasama dengan siapa sahaja pun, asalkan yang penting tidak lagi mahu Kelantan ini ditadbir oleh parti PAS. Soalnya bila tindakan belah itu disanggah oleh pimpinan, kononnya tak berunding dengan UMNO apa semua, itu soal kudan, dia kata. Bukan untuk diri saya, dia kata. Ini nak dapat kembali, lepas itu UMNO nak takbir lah, dia kata. Tak ada masalah. Bukan matlamat perjuangan dia itu untuk diri dia, tetapi untuk rakyat keseluruhannya. Dia dalam sekarang begini, menurut Yang Berhormat Tengku Razali, dia kata bercakap tentang roti minyak. Bila kita menyentuh tentang roti minyak, beliau merupakan sebagai founder ataupun orang yang bertanggungjawab mewujudkan Petronas. Beliau menzahirkan kekecewaannya kerana katanya dalam tempoh waktu harga minyak di pasaran dunia berlegar pada harga $100 satu tong. Satu tong tu $100 Amerika. Petronas membuat keuntungan 90 bilion setahun. Selama lebih daripada 10 tahun, 90 bilion setahun ada pada Petronas. Dan ke mana pergi wang itu? Menurut perkiraannya, sebagai mantan pengurusi Petronas, sebagai founder Petronas, dia kata kalaulah diikuti perancangan waktu beliau mentadbir Petronas dan Kementerian Kewangan dulu, dia kata setiap warga Malaysia ni boleh mempunyai sovereign fund ataupun simpanan tetap, simpanan masa depan. Setiap seorang warga Malaysia ini, tak kira apa bangsa pun, boleh ada simpanan tidak kurang daripada 5 juta ringgit untuk hari ini. Kerana kekayaan kita dapat begitu besar. Tapi wang itu sudah habis dibazirkan begitu saja. Benar, ada pembangunan, tetapi pembangunan itu bukanlah yang boleh dipertikaikan. Kemana pergi wang itu? Begitu banyak, begitu besar. Petronas wujud daripada tahun 74. Sedangkan menurut beliau, apa yang berlaku di Norway, rakyat di Norway hari ini, mereka mempunyai sovereign fund berbilion. Malahan simpanan untuk negara tersebut ada lebih daripada 3 triliun. Negara walaupun kecil, pengeluarannya tak sebanyak mana minyak yang kita hasilkan. Apabila pimpinan itu ikhlas, di sinilah katanya dia meletakkan apa-apa pun pada kepimpinan. Pemimpin perlu ikhlas. Tapi malangnya negara kita ini jadi rosak selepas almarhum Tun Razak. Almarhum Tun Razak meninggal dunia, kesempatan sementara saja dipangku oleh almarhum Tun Lee Hsien On. Lepas itu datanglah era pengswastaan. Hancur lonyai ekonomi kita. Nampak bukan tak nampak, buat itu, buat ini, buat lapangan. Tetapi ke mana pergi wang yang segitu besar? Kenapa harus kita meminjam? Tak seharusnya kita punya rakyat 32 juta hari ini. Tapi waktu dulu tu, waktu minyak didagangkan pada harga $100 Amerika satu tong, 90 bilion setahun. Kalau 10 tahun, 900 bilion. Bukan wang yang kecil. Sebab itu dia kata dia menganggarkan setiap warga kita berhak untuk mendapat simpanan sovereign fundnya tidak kurang daripada 5 juta ringgit. Tapi ini telah diabaikan. Ini keadaannya. Sebab itu beliau merasa cukup kecewa. Dan yang paling menjadi ketakutan beliau sambil kita makan tengah hari tadi, dia kata kita sekarang ni, saat ni kita makan sedap. Tapi mengikut laporan unjuran IMF, dunia sedang bakal menghadapi kemelut ketiadaan makanan. Sumber makanan makin susut. Dan apakah rakyat negara kita ini berkemampuan untuk membeli barang-barang makanan sedangkan harga terus mencanak? Bila kita berbual tentang harga barangan di pasaran terus meningkat, dia kata itu bukan saja pasti berlaku dan tetap akan berlaku. Malahan dia kata kerunsingannya kalau bahan makanan tiada. Kerana kita berbeza macam di Singapura. Negara Singapura mempunyai simpanan makanan mereka untuk 6 tahun. Ataupun dipanggil food bank. Kita 2 bulan. Selepas 2 bulan nanti, ke mana kita nak cari? Dan kewangan kita semakin susut. Apabila ekonomi kita dalam keadaan yang sebegini, semakin tempang,
apabila nilai mata wang kita bertambah merudum, jadi macam mana kita dapat bahan-bahan makanan? Apakah akhirnya kita mengikut dari belakang negara seperti Sri Lanka? Ini kebimbangan beliau. Soal siapa nak jadi Perdana Menteri, jadilah, dia kata. Siapa nak jadi pemimpin, jadilah. Dia tidak ambil kisah. Tetapi ekonomi negara perlu diperbetulkan. Unjuran, cara macam mana nak mentadbir negara perlu diperbetulkan. Bukan sewenang-wenangnya. Bukan boleh berbelanja wewenang. Maksudnya rasa nak belanja, bayar. Mana bayar? Akhirnya mana ada? Tak sepatutnya negara berhutang sampai 1 triliun. Sebab kita ada hasil. Kita ada sumber makanan, kita ada bumi, kita subur. Macam saya nyatakan berkali-kali dulu. Beliau bersetuju. Kita ada hasil. Singapura tak ada hasil. Tapi mereka menjaga kepentingan rakyatnya. 6 tahun. Dia punya simpanan stok makanan. Jika berlaku sesuatu. Dalam pada begini, saya teringat. Baginda Rasulullah SAW ada menyatakan. Kalau saya silap, saya minta maaf. Tapi yang saya pernah terbaca, dalam beberapa culipan teman-teman yang menghantar pada saya, baginda Rasulullah menyatakan akan sampai satu waktu nanti apabila sesebuah rakyat ataupun manusia akhir zaman nanti pertama sekali akan menghadapi wabak yang berpanjangan. Sedang kita lalui sekarang, saudara. Itu kita pernah melalui wabak yang itu wabak COVID-19. Selepas hadirnya wabak yang panjang, maka akan datang musim kemarau. Dan hari ini kita sudah mula merasai. Benar, sebelum Raya itu hari adalah suasana ada hujan sikit dan sebagainya, ada banjir sikit. Tetapi hari ini bahang sudah terasa. Waktu saya beri bahak live ini juga terasa badan dah berpeluh ni, panas. Retinya ini mengundang kemarau. Selepas usai kemarau akan wujud kebuluran apabila ketiadaan cukup makanan. Berhati-hatilah. Ini unjuran Rasulullah. Jadi kadang kita bila saya berbual dengan mulai tengok Ghazali sampai makan tengah hari tadi, kita sekarang sedaplah makan, dia kata. Bagaimana yang ke depan ni? Selepas hari raya ni, begitu juga, apakah mereka sebelum hari raya tu ada yang dapat peluang, dapat bantuan, ada yang dapat pengeluaran wang daripada kumpulan wang seorang pekerja. Okeylah, alhamdulillah untuk raya. Tapi selepas raya ke mana? Kerana pengangguran masih belum dapat diatasi. Pelaburan tidak ada langsung. Setakat bercakap saya sangat pengumuman yang molek-molek. Apa artinya? Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Perindustrian sampai hari ini tidak dapat mewujudkan sebarang kenyataan berhubung pelaburan. Usahakan pelaburan nak masuk, yang ada dalam negeri pun lari keluar. Menteri Ekonomi sunyi sepi. Ini yang beliau zahirkan. Dia kata kalau begitu keadaannya suruh dia orang berhentilah. Bukan saya nak ambil alih, tidak, dia kata. Dah tak boleh buat kerja, berhentilah. Sebab itu beliau meminta supaya ketegasan dalam kepimpinan harus diwujudkan. There is no two ways about it. Tidak boleh kita bertoleransi. Rakyat tak mampu untuk menghadapi pemimpin yang tidak tegas. Rakyat tidak mampu untuk menghadapi suasana ekonomi yang tidak menentu dalam masa mendatang kalau pemimpin itu masih sambil lewa. Benar, dalam keadaan sekarang ni pemimpin dapat gaji, mereka ada pendapatan, mereka kehidupan mereka soal terjamin. Tapi bagaimana rakyat? Sebab itu beliau mengatakan berdosa. Saudara Jaka Lindung, ada hasil, bumi subur, tapi dah dijarah oleh pemimpin. Benar. Ini yang membuatkan beliau, tak apalah orang nak kata saya ni dah berusia lah, macam-macam. Bukan saya tak dengar orang kata macam-macam pasal saya. Saya tidak akan berhenti untuk melontarkan pandangan dan kritikan. Bukan jawatan yang saya kejar, katanya. Beliau adalah concern kepada rakyat. Ialah maklum sajalah, anak raja tentulah jiwanya untuk melihat rakyatnya. Lebih-lebih lagi rakyat Kelantan. Sebab itu dia mengambil langkah, walaupun disanggah oleh Nazir Aziz dan sebagainya, mengatakan tindakan itu melanggar prinsip kepatian dan sebagainya. Buatlah, dia kata tak apa. Asalkan matlamat saya pertama sekali, saya nak menyelamatkan Kelantan, negeri sekebun bunga yang sepatutnya, saudara, rakyatnya hidup dalam keadaan yang okey, tapi tak menentu sampai hari ini. Bekalan air. Dia kata, Datuk dah pergi balik pergi Kelantan ke belum? Raya ni? Tak. Dia kata, keluarga saya dekat Kelantan sekarang ni. Pergilah, dia kata, tengok. Kita dapat minum teh tarik percuma sampai ketawa dia. Dan ekonomi tidak berkembang. Apa yang berlaku?
tanah-tanah di hutan-hutan, di Kelantan, di Teroka oleh orang lain. Rakyat cuma tengok saja. Ekonomi warga Kelantan tidak dapat disuburkan. Begitu juga ekonomi rakyat keseluruhan. Kenapa jadi begitu? Itu persoalan yang dilontarkan, saya sendiri tak boleh jawab. Malahan dia kata sekarang ni heboh cerita menteri, macam-macam cerita, sehingga kan timbul gosip dan sebagainya yang tidak menentu. Seolah-olah negara kita ni sudah jadi kelang kabut yang orang bercerita itu, cerita ini, benda yang tak ada diada-adakan. Rakyat sudah bebas bercakap apa saja. Malahan ada pula gosip kata menteri kahwin dengan menteri dah. Ya ke? Saya kata malah patut tahu. Kita dia kata tak ada berita. Ya ke? Dia kata. Saya dapat mendengar, dia kata. Ini persoalan, dia kata. Kenapa sampai begitu sekali sehingga rakyat bercakap? Kerana semua ini timbul disebabkan oleh rasa ketidakpuasan hati rakyat. Apabila pihak melihat pimpinan yang hanya sekadar memikirkan soal diri mereka, tidak memikirkan soal masalah rakyat. Ini yang saya slogankan saban malam. Setiap pemimpin bukan bercakap berjuang untuk rakyat, memikirkan soal masalah rakyat, bukan rakyat, tetapi masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kita akan menghadapi masalah tentang makanan ni, very critical, saudara. Amat kritikal. Kerana sekarang ni kita masih belum mampu menjana ekonomi dan pendapatan negara yang tuntas. Kadang begini agak menggusarkan kerana pelabur asing lari. Jadi beliau bagaimanapun beliau meyakinkan bahawa kerana PRU 15 tidak mungkin, kerana itu katanya beliau rasa tidak mungkin PRU 15 dapat diadakan dalam waktu terdekat. Terpulanglah aku kata, kita rasa rakyat nakkan pilihan raya. Dia kata masalah sekarang ni, buat macam mana pun, kalau pilihan raya pun, tunjukkan kepada saya parti mana yang boleh dominan. Ini masalah besar. Masih lagi dalam keadaan tumbang-ambing. Saudara Rashid dan awak confident menang PRU 15. Okey, boleh menang. Sebab itu saya juga, saudara, saya menerima kiriman daripada saudara Dr. Yazid Khair Johari. Kata Dr. Yazid Khair, dia kata tahun mendatang ini amat merisaukan apabila orang kaya pun dah mula memikirkan untuk bertani. Ada sesuatu mesej yang perlu dilihat. Tahun ini alhamdulillah, dia kata. Tapi bagaimana akan datang? Sebab tahun ini adalah pengeluaran khas, KWSP 10,000. Dapat ramailah, dapat bernapas. Tapi yang paling merisaukan menurut saudara Dr. Khair adalah tahun depan. Sekarang pun duit, nilai mata wang negara sedang jatuh teruk jika dibandingkan dengan dolar dan Singapura. Investor dah angkat kaki. Ada pengilang-pengilang yang dah mula menggantikan tenaga kerja dengan automation. Ramai pekerja dibuang untuk mengurangkan kos. Dulu kilang Audi dekat Jerman ada 78,000 pekerja. Jadi disebabkan dah banyak digantikan dengan automated machine, pekerja kilang Audi sekarang ni hanya tinggal 18,000. Retinya 60,000. Itu di Stuttgart. Bagaimana di negara kita ni? Sebab itu Dr. Yazid Khair dia merasakan tahun depan adalah lebih menakutkan, membimbangkan kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita masih lagi terus khayal, kita masih lagi terjebak dalam perbalahan politik yang tidak menentu. Kita nakkan segera diselesaikan. Sebab dia kata ada, menurut Dr. Khair tadi, dia kata ada seorang teman dia dulu punya 16 kedai rangkaian. Kawan dia mamak lah katanya, dulu ada 16, tapi sekarang 10 dah ditutup. Ada kawan pula katanya memiliki rangkaian kedai untuk cuci kereta sebagai 8 biji, tapi 6 ditutup, tinggal 2 tak bermain. Dan banyak lagi kegiatan ekonomi yang orang tak nampak, dan ini boleh mengganggu gugat ketenteraman. Tambah-tambah lagi apabila soal food security. Kita apabila Yang Mulia Tengku Razali menyatakan tadi kita cuma ada stok 2 bulan, Singapura ada 6 tahun. Kenapa jadi begitu? Bukan kita tak punya wang, bukan kita tak punya duit, bukan kita tak punya penghasilan. Kenapa jadi begitu? Sebab itu kita saban malam menuntut agar pimpinan serius, benar-benar prihatin pada kehidupan rakyat. Kerana ini juga bukan diri mereka, mereka juga punya saudara mara. Di kampung ada adik-beradiknya sendiri, anak tu, anak cik, anak ngah, anak long dan sebagainya. Saya saudara Ewan, saya bersetuju, dah cacah marba lah sekarang. Dan perlulah, sebab itu kita merasakan cara yang terbaik adalah pilihan raya umum. Jadi
Itu bab tentang kedudukan ekonomi kita. Bab politik macam mana? Banyak orang tak sedar. Saya tengok, saya baca tiap-tiap kenyataan, follow up ke apa ke, dan kenyataan daripada Haji Hadi. Banyak orang terlupa ataupun tak ambil pandang. Tapi saya sebagai warga jurnalis, saya cuba baca within the line. Bila Haji Hadi mengatakan dalam culipannya di media sosial bahawa PAS mahukan agar kerajaan perikatan nasional terus menerajui negara ini sehingga habis penggal. Banyak orang nampak bahawa kerajaan itu mesti pilihan raya sampai habis penggal. Ya, saya melihat bahawa dia menyebut perkataan kerajaan perikatan nasional. Jadi nak dibuang ke mana kerajaan keluarga Malaysia ni? Ini banyak orang tak sedar tu. Saya tengok, saya kata, lebay ni apa hal ni? Dia duduk dilantik sebagai bertaraf menteri dalam kerajaan keluarga Malaysia, tapi dia kata kerajaan perikatan nasional. Jadi dia mahu pula kalau boleh meneruskan kerajaan perikatan nasional ini menerajui negara sehingga habis tempoh, sehingga 2023. Itu ceritanya. Saya tengok, ke situ pula Haji Hadi ni. Anda tak percaya boleh bacalah kenyataan tu dalam media sosial dan sebagainya. Kemudian dalam keadaan yang sama pula tu, saya melihat pula bagaimana Bernama melaporkan bahawa akhirnya saudara, pimpinan PAS mengakui bahawa penyatuan ummah menerusi muafakat nasional yang digagaskan oleh UMNO dan PAS disifatkan sebagai formula terbaik. Itu kenyataan daripada Persatuan Agung PAS, Taqiyuddin. Dia kata penyatuan ummah itu bukan hanya terhad kepada parti-parti tertentu, sebaliknya boleh disertai oleh mana-mana pihak. Sebab itulah katanya PAS masih lagi menyeru supaya penyatuan ummah ini dapat terlaksana. Bagi saya sudah terlewat. You are out of date. Tidak ada lagi. Kerana jadi walaupun Taqiyuddin mengulas, dia kata penyatuan umat amat diperlukan untuk menjadikan negara ini lebih baik dan harmoni pada masa depan, kerana kita memerlukan kepada penyatuan dan juga perkongsian kuasa untuk semua etnik. Bagi saya semua itu sudah terlewat. Pimpinan UMNO Terengganu dah jelas menyatakan mereka akan meletakkan calon di semua kerusi di negeri Terengganu. Jadi artinya pimpinan Terengganu mengambil keputusan tidak ada lagi muafakat nasional. Sebab itu macam mana dilaporkan oleh media, sebelum ini mengatakan gabungan baru diberi nama Angkatan Amanah Merdeka Rakyat Kelantan yang telah ditubuhkan itu akan berterusan. Mereka akan berhasrat untuk menumbangkan kerajaan PAS di Kelantan. Walaupun ada kenyataan bahawa PAS bersedia menghadapi kesan daripada kewujudan Angkatan Amanah Merdeka, katanya bahawa PAS Kelantan akan bertindak balas berpandukan arahan pusat. Itu kata menteri besarnya. Saudara, tapi saya melihat waktu dalam culipan berita harian online, ia menyebut dan melaporkan dari jertih bahawa pimpinan UMNO Terengganu tetap akan meletakkan calonnya di kesemua 32 kerusi Dewan Undangan Negeri Terengganu dan 8 kerusi Parlimen seandainya pilihan raya umum diadakan. Sebab itu saya melihat mungkin Haji Hadi dia kalau boleh nak tarik lagi, nak ditangguhkan, berusaha sebaik mungkin supaya ditangguhkan kerana UMNO dah buat ketetapan di Terengganu, kerana beliau di Terengganu 32 kursi Dewan Negeri dan 8 kursi Parlimen. Malahan menurut Datuk Husin Awang selaku Pesuruh Jaya PAS Terengganu, pihaknya cuba mengadakan pertemuan dengan pimpinan UMNO sebanyak 2 kali tapi tetap gagal. Artinya UMNO tetap dengan keputusannya sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Mat Said, bahawa muafakat nasional sudah ternoktah di Terengganu. Itu habis cerita. Baik saudara, sekarang ni saya ada seorang teman saya, dan saya kata kat dia, kalau boleh tak you hantar pada saya bahan-bahan untuk saya mengulas, sebab saya asyik mengulas permasalahan di Semenanjung saja. Saya minta kalau boleh bantulah saya untuk memberi input ataupun perkabaran yang berlaku di negeri, di negeri Bumi Kenyalang ataupun di negeri Bawah Bayu di Sabah. Itu saudara Likas Atan. Kalau saudara lihat, dia banyak membuat culipan tapi tak panjang, 5 minit, 3 minit,
dalam TikTok, saya melihat bahawa beliau adalah merupakan warga Sabah yang bermustaqim di Kuala Lumpur. Jadi kita bersetuju. Jadi saya kata kita wujudkan satu ruangan, iaitu bicara dari bawah bayu. Terima kasih saudara Atan Likas. Jadi sekarang ini apa yang, kerana saya melihat cukup-cukuplah bagaimana rakyat Sabah dikhianati dan politik di Sabah tikam menikam belakang. Jadi semua ini harus dijadikan pengalaman. Jadi saudara Atan Likas, dia kata dia setuju untuk membantu memberi culipan atau memberi penjelasan supaya saya dapat mengulas, paling tidak pun adalah dalam segmen kita bicara dari bawah bayu ini memberitakan apa yang berlaku di Sabah. Jangan hanya saya bercakap soal Perlis, bercakap tentang Terengganu, bercakap tentang Kelantan, berbicara soal Johor, Melaka, Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya, tapi ketinggalan mereka juga adalah warga kita yang tinggal di Sabah. Jadi saudara, kita pernah tersungkur. Jangan lupa UMNO Barisan Nasional pernah tersungkur di saat ia berada di mercu kejayaan. Namun Allah telah memberi kekuatan untuk bangkit kembali, ya saudara. Jadi pahatkanlah keyakinan agar Allah membantu perjuangan kita, tapi mesti diperbetulkan. Perjuangan UMNO mesti diperbetulkan di Sabah, kalau tidak nanti tersungkur lagi, ataupun kalau tak berhati-hati. Sebab itu, kerana itu meluatkan kemunduran pembangunan kemudian asas di Sabah, di bawah, sejak daripada bawah kerajaan Tan Sri Musa Aman, ataupun lepas itu di bawah pewarisan Datuk Sri Syafiee Apdal, kemudian ada pula Kementeri Sabah yang baru 24 bulan. Isu yang paling penting sekarang di Sabah, paling utama ada dua. Ini yang mungkin warga di Semenanjung tidak memahami. Kenapa warga Sabah kadang-kadang kecil hati, marah pada pimpinan di Semenanjung. Tapi sebenarnya itu bermula daripada pimpinan di Sabah juga. Mereka tidak menjadikan itu sebagai agenda utama. Kerana di negeri Sabah sejak berpuluh tahun lamanya, malahan sejak di bawah peralihan kuasa daripada penggiliran yang dia lepas itu bawa balik kepada Datuk Usu Sukam, kena bagi kepada Musa Aman. Nah sekarang ini nampaknya tidak ada penggiliran, tetapi masalah belum selesai hingga hari ini ialah soal jalan utama. Contoh, kata saudara Atan Likas tadi, dari Ranau ke Tawau, ia melalui Telupit, Beluran, Kinabatangan. Jalan rayanya sangat teruk, macam kawah api dalam bentuk kawah di bulan. Saya melihat culipan itu, saya terkejut, benar ke begitu? Dia kata benar. Jalan-jalan raya di Sabah terlalu teruk. Jadi perlu diperjuangkan. Jalan rosak, lebih-lebih lagi sudahlah sempit, tak ada pula lampu jalan. Kesannya tentulah ia boleh membahayakan pengguna. Kalau pengguna di Sabah nak bergerak waktu malam, maka suasananya mereka terdedah pada bahaya yang teramat sangat. Jadi bila berlaku kemalangan, bila berlaku kerosakan kenderaan, terpaksa keluarkan duit sendiri. Tetapi nampak gayanya bahagian pembangunan ataupun prasarana di Sabah seolah-olah melepas batuk di tangga. Tidak ada suntingan. Sebab itu menurut daripada Likas, dia kata rakyat dahagakan ini. Sebab itu rakyat Sabah terasa sangat mereka seolah-olah dianaktirikan, kerana jalan-jalan raya tidak disantun, tidak diperbaiki, malahan amat sukar untuk menggunakan, tambah-tambah lagi waktu malam. Begitu juga untuk mendapatkan bekalan air bersih. Jadi katanya jangan bercakap soal air bersih di Kelantan. Sabah juga begitu. Macam saya dah bagi tahu waktu saya bertandang ke Sabah itu hari, memang benar tangki-tangki biru berselerak. Saya ingatkan hanya ada di Beluran, saya ingatkan ada hanya di beberapa kawasan. Rupanya di seluruh negeri Sabah. Di seluruh negeri Sabah rakyatnya masih lagi yang terutama di kawasan pedalaman yang mengharapkan bekalan air terawatnya datang daripada air hujan. Jadi di Sabah berlaku, di Kelantan begitu. Sebab itu kemunduran rakyat terasa amat sangat. Jadi masalah air bersih, begitu juga bekalan elektrik, jalan tanah merah, dia kata di kawasan pedalaman, di kampung, sehingga hari ini tidak diatasi. Ia tidak dilakukan secara bersungguh-sungguh oleh pimpinan. Dia dalam keadaan begini, saya mengharapkan agar Bung Mokhtar selaku Timbalan Ketua Menteri dan Menteri-Menteri Sabah, prihatinlah anda pada rakyat, sebab anda akan menghadapi mereka kalau berlaku pilihan raya umum akan datang untuk kursi parlimen.
anda akan bertemu. Jangan sampai pula rakyat mula menunjukkan amarah mereka, nanti anda kena hamun. Kerana menurut saudara ini Atan, dia kata kita takut kesan sikap ambil lewa dan lepas tangan pemimpin akan menyebabkan nama UMNO mendapat buruk, kerana kerajaan Barisan Nasional pertama sekali dah lama berkuasa di Sabah, dan hari ini pun dilihat dalam keadaan campuran, UMNO ada di situ sebagai timbalan Ketua Menteri. Jadi pandangan rakyat bila sebut kerajaan adalah Barisan Nasional. Bukan walaupun sekarang ni dipimpin oleh Haji G dan Parti Perikatan Nasional. Rakyat tak fikir soal itu. Rakyat Sabah melihat bahawa kerajaan saja adalah Barisan Nasional. Jadi bila kerajaan Barisan Nasional gagal mewujudkan prasarana yang lengkap, ini yang membuatkan warga Sabah terasa sangat-sangat. Saudara Azli Nordin, saudara bukan, tak ada, saya tak kata begitu saudara. Saya sekarang ni saya bercakap soal UMNO. UMNO salah. Jangan saudara katakan bahawa saya katakan UMNO tak salah, DAP salah. Saudara nak kata puji FDAP itu hal anda. Saya tahu anda berkias. Saya nak bercakap soal ini tentang suasananya pemimpin harus menangani, terutama masalah di Sabah sekarang. Ya saudara, sebab melihat daripada apa yang berlaku di Sabah ini, masalah prasarana 3 penting: api, air dan jalan. Maka rakyat di Sabah terus mundur dan mundur. Jadi jangan salahkan mereka kalau mereka merasa ada kebencian. Bukan kebencian, ada dendam di hati warga Sabah terhadap pimpinan. Kerana bila sebut kerajaan, warga Sabah merasakan kerajaan itu UMNO Barisan Nasional. UMNO di Sabah memang berkembang. Sudah pun ada gerak kerjanya, sudah ada dia punya grassrootsnya, berbeza dengan parti-parti lain. Jadi saya haraplah agar dalam keadaan yang waktu yang terdekat, yang sedikit ini, dan dengan kuasa yang sedikit, kerana beliau hanya sebagai timbalan Ketua Menteri, lakukanlah yang terbaik. Jadi saudara Harun, kerajaan campuran semua tak stabil. Mana dia kata matilah rakyat. Ini yang sebab itu kita menuntut agar segera diadakan pilihan raya. Saya tak katakan mesti pilihan raya itu mesti UMNO saya menang, tidak. Siapa saja yang rakyat pilih, asalkan wujudkan kembali tentang kestabilan politik. Saudara Robert Sim Jr. Sarawak. Saya nak tangani sekarang ni. Daripada Sabah, kita pergi masuk ke dari bicara daripada Bumi Kenyalang. Tapi Bumi Kenyalang lain. Ketua Menterinya nampaknya garang. Kerana menurut Abang Johor, gabungan Parti Rakyat Sarawak, GPS, tetap dengan pendirian parti itu untuk kekal bertanding di kesemua 31 kursi parlimen pada pilihan raya umum yang ke-15. Getinya di Sabah, di Sarawak dia tak ada tolerate. There's no such thing untuk berunding kursi. Keputusan itu dinyatakan oleh pengurusinya Tan Sri Abang Johari Tun Upeng bagi mengulas isu pertembungan calon Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan GPS di salah satu kursi parlimen yang dipertandingkan di Sarawak. Jadi katanya semua 31 GPS akan menurunkan calonnya. Jadi Parti Peribumi Bersatu tak payah mengendin lah. Kita UMNO dah sedar diri, lama dah kita tahu. Sebab itu UMNO tidak pun menurunkan calonnya. Cuma kita merasakan dulu di bawah PBB adalah rangkaian dalam Barisan Nasional. Sekarang ni GPS. Kata Abang Johari, saya sudah maklumkan sebelum ini, kita GPS akan tetap bertanding di semua 31 kerusi parlimen. Kerana sebelum ini ahli parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mogin, beliau memberi bayangan untuk bertanding bagi mengekalkan kemenangannya di kawasan berkenaan pada pilihan raya akan datang. Willy Mogin adalah merupakan penyandang di kawasan parlimen Puncak Borneo di bawah Parti Keadilan yang melompat menyertai PBM. Kata Willy, selaku penyandang, beliau memikul amanah bagi merealisasikan aspirasi rakyat di Puncak Borneo yang terdiri daripada komposisi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Mambung, Serembu dan Tarat. Pada pilihan raya 14 yang lalu, menyaksikan kekalahan pertama Parti PPB, itu parti pimpinan Abang Johari dalam kursi parlimen. Kerana sejak tahun 1974 kursi itu dimenangi oleh PBB atau Barisan Nasional. Tapi pilihan raya yang lalu kursi tersebut kalah
Parti Bumi Bersatu kalah, Janet Sinel, calon daripada BN Barisan Nasional, Jenot Sinel tumpas kepada Willy yang merupakan calon daripada Parti Keadilan ketika itu dengan majoriti 4,505 undi. Jadi untuk rekod saudara, gabungan Parti Sarawak mempunyai 19 perwakilan. Itu mempunyai 19 orang ahli parlimen daripada 31 kursi parlimen di Sarawak, dengan 13 kursi adalah Parti Pesaka Bumi Putera PBB, 3 kursi Parti Rakyat Sarawak PRS, 2 kursi Parti Demokratik Progresif PDP, dan 1 kursi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP. Lain tu parti-parti makang yang lain lah. Tapi bila adanya cadangan kononnya Perikatan Nasional nak berunding apa semua, Abang Jo kata forget about it. PBS akan bertanding semua kursi parlimen dan tidak akan adanya macam mana UMNO menyatakan kepada PAS di Terengganu, begitu jugalah kenyataan Abang Jo. Kita melihat sebab itu sekarang ni mereka berusaha untuk menarik supaya jangan diadakan pilihan raya dalam keadaan yang secepat mungkin. Tapi sebenarnya terpulanglah. Kita serahkan pada pucuk pimpinan negara, khususnya Yang Berhormat Perdana Menteri dan the top 5 UMNO, kerana itu adalah kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri. Dia kata dia akan bincang dengan top 5. Setelah top 5 bersetuju, maka beliau akan menghadap Duli Yang Mamulia Tuan Agong untuk memohon agar parlimen dibubarkan. Saudara kena faham ya, Perdana Menteri hanya boleh memohon, bukan menasihati. Dua perkara yang berbeza. Kalau untuk keputusan kerajaan dan sebagainya, maka Perdana Menteri akan menasihati Yang Tuan Agong dan sebelum bagi dia membuat keputusan. Tetapi untuk pembubaran parlimen, walaupun kabinet dah memutuskan, walaupun parti memutuskan, Perdana Menteri hanya boleh memohon. Ampun tuanku, patik mohon, perkenan tuanku. Kalau tuanku tak berkenan, tak adalah. Seandainya Perdana Menteri memohon diadakan pilihan raya dan Agong tak berkenan, maka kerajaan bubar. Bolehlah baginda melantik orang lain. Possibility boleh berlaku begitu. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih.